Amalan pertanian baik perlu ditingkatkan selari pensijilan MyGap dan MyOrganic. Ia penting bagi membolehkan petani di negeri ini meneroka pasaran lebih luas termasuk pasaran antarabangsa. Kebanyakan negara mengambilkan satu yang wajib. Jadi dari segi itu memang petani kita cukup bersedia untuk sebagai salah satu persediaan untuk memasuki pasaran yang lebih tinggi. Tinggal lagi seperti yang saya katakan volume kita. Volume kita perlu dipertingkatkan, perlu kita melipat kali gandakan usaha-usaha dan juga mempertingkatkan dari sudut penghasilan yang begitu tinggi. Beliau menyatakan perkara ini selepas menjadi tetamu Sini Ada Cerita dalam Selamat Pagi Malaysia SPM di studio TV RTM. Setakat ini, 581 ladang di Sabah telah memperoleh pensijilan MyGap dan MyOrganic, termasuk 34 ladang khusus di bawah program MyOrganic. Antara tanaman berpotensi dipasarkan di peringkat global termasuk nanas, avokado, kopi dan padi tanah kering yang mempunyai nilai premium di pasaran luar. Datuk Jifrin yakin produk tempatan Sabah bukan sahaja mampu menembusi pasaran luar, malah memperkukuh ekonomi negeri serta memberikan pulangan lebih baik kepada petani. Seterusnya menjadi antara penyumbang utama dalam sektor agro makanan negara. Kepupusan Gajah Borneo memberi kesan besar terhadap keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Justru usaha pemeliharaannya memerlukan penglibatan semua pihak. Menurut Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sabah UMS Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan, gajah bukan sekadar sebahagian daripada biodiversiti Borneo tetapi berperanan sebagai jurutera ekosistem mengekalkan keseimbangan hutan. Beliau mahu agar generasi muda tidak hanya menjadi pemerhati tetapi turut menjadi penggerak kepada usaha pemeliharaan melalui pendidikan, penyelidikan, advokasi dan gaya hidup lebih mesra alam. Demikian ucapannya sempena sambutan Hari Gajah Sedunia peringkat UMS 2025 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur. Datuk Rahman turut memuji UMS melalui Institut Biologi Tropika dan Pemeliharaan yang menjadi pusat kecemerlangan penyelidikan biodiversiti termasuk kajian berkaitan Gajah Borneo. Kejayaan penyelidik Dr. Farina Othman menerima anugerah Whitley 2025 di peringkat antarabangsa membuktikan peranan besar UMS dalam pemeliharaan ekosistem alam sekitar. Usaha memperkasa kesedaran mengenai perlindungan dan hak kanak-kanak terus diperkukuh menerusi program advokasi kasih kanak-kanak di SK Bunsit, Keningau. Program anjuran bahagian kanak-kanak Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Negeri Sabah ini menjadi landasan penting memperluas mesej kepada murid, guru, ibu bapa dan komuniti. Program ini tentu akan memberi impak yang sangat bermakna dan sangat besar kepada anak-anak khususnya di peringkat pelajar, dan tanggung jawab ini tentunya akan memberi makna menyokong usaha-usaha pihak sekolah, khususnya memastikan sekolah-sekolah ini tempat yang sangat selamat. Antara pengisian program termasuk ceramah mengenai perlindungan daripada penderaan, pengabaian dan eksploitasi serta peranan agensi berkaitan. Program turut mendapat reaksi positif peserta dan diharap dapat memperkukuh lagi jalinan perlindungan kanak-kanak di peringkat akar umbi. Perlindungan anak-anak ini kita sangat penting dan anak-anak ini kita perlu kasih sayang. Jadi kami daripada Pasukan Pelindung Kanak-kanak berharap sangat-sangat anak-anak kita dalam keadaan persekitaran yang selamat. Paling bagus sekali dan juga untuk memberi kesadaran antara ibu bapa ataupun murid-murid. Pelancongan terus menjadi pemacu utama pembangunan ekonomi negeri Sabah sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelbagai usaha digerakkan untuk mempromosi keunikan budaya serta keindahan alam semula jadi negeri di bawah payung.
Meningkatnya jumlah pelancong domestik dan antarabangsa saban tahun turut merangsang pertumbuhan sektor hospitality. Di Penampang, sebuah hotel baharu dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman. Pihak pengurusan hotel menyatakan komitmen untuk terus menyokong inisiatif kerajaan menjadikan pelancongan sebagai enjin pertumbuhan utama negeri sejajar aspirasi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Harapan kami untuk tahun melawat Malaysia 2026 ialah menarik lagi banyak pelancong ke Sabah. Bulan Kebangsaan bukan sekadar rutin tahunan, malah menjadi ruang penting untuk menghayati erti kemerdekaan serta menanamkan semangat cintakan negara. Rakyat Sabah turut mengangkat sambutan ini dengan meraihkan Hari Sabah pada 31 Ogos setiap tahun. Penolong Pegawai Daerah Kota Belud Abdul Wahab Siddiq berkata sikap sambil lewat terhadap patriotisme seperti enggan mengibarkan jalur gemilang tanpa pemberian percuma harus diubah. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Dato' Ismail Yusuf berkata menjaga negara adalah tanggungjawab bersama yang mesti dipupuk melebihi perbezaan latar belakang. Program Semara Inspirasi Madani turut menampilkan pelbagai pengisian bermanfaat termasuk pameran kerajaan, aktiviti belia dan kempen jalur gemilang bagi menyemarakkan semangat kebangsaan di peringkat akar umbi. Program Ziarah Amal Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah Mutiara GRS ke Tanjung Aru dan Putatan. Sejumlah RM2,000 sumbangan diserahkan sempena program berkenaan. Lawatan diketuai Yang di-Pertua Mutiara GRS Datin Sri Panglima Datuk Julia Salak dimulakan dengan menyantuni pelatih di PDK Tanjung Aru. Rombongan turut meninjau kelas pemulihan bagi 44 pelatih di bawah bimbingan 6 guru. Lawatan ke Kampung Ulu Putatan pula bagi menziarahi kanak-kanak yatim yang kehilangan ibu bapa akibat kemalangan jalan raya. Sempena lawatan ini, Datuk Julia menyampaikan sumbangan Mutiara GRS berjumlah RM2,000. Sumbangan masing-masing RM1,000 kepada PDK Tanjung Aru dan penjaga anak yatim di Kampung Putatan. Turut diserahkan bantuan makanan dan barangan keperluan harian. Kesedaran dalam kalangan penjawat awam untuk menderma darah kini menunjukkan peningkatan yang menggalakkan. Ia dapat dilihat menerusi program derma darah anjuran Hospital Queen Elizabeth II dengan kerjasama RTM Sabah. Program kali ini turut mencatat sambutan menggalakkan apabila lebih 50 penjawat awam hadir menjalani pemeriksaan bagi menilai kelayakan mereka untuk menderma darah. Kempen ini sebenarnya dibuat secara berkala dan alhamdulillah kebanyakan jabatan persekutuan agensi dan juga jabatan kerajaan mana-mana jabatan daripada kerajaan negeri sekarang mula menyahutlah seruan daripada Tabung Darah Kota Kinabalu untuk mengadakan kempen derma darah secara berkala. Tabung Darah Kota Kinabalu HQE sentiasa memerlukan bekalan darah bagi keperluan harian hospital. Justru orang ramai dialu-alukan menyertai kempen derma darah sempena sambutan Hari Menderma Darah peringkat HQE 2 pada Jumaat ini yang akan berlangsung di lobi HQE 2 mulai 9 pagi hingga 4 petang. Kempen sebegini dijangka terus mendapat sambutan berikutan peningkatan kesedaran mengenai pentingnya menderma darah demi menyelamatkan nyawa. 56 guru dan pelajar dari 9 sekolah rendah dan menengah Oasis Kecemerlangan Tanjung Aru mengikuti bengkel TV pendidikan sekolah TVP SS. Daripada jumlah itu, 28 orang guru dari SK Sempulan, Serigaya, Api-Api, Sacred Heart, Pulau Gaya, Maktab Sabah dan SMK Bandaraya. Menurut Encik Muhammad Kamal bin Abdul Hamid, penolong pegawai pendidikan daerah Unit Pemulihan Khas Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, bengkel bertujuan memperkasa budaya literasi digital dan kreativiti di sekolah di samping mengasah kemahiran teknikal guru dan pelajar sebagai persediaan pembelajaran abad ke-21. Bengkel yang berlangsung di SK Sembulan ini turut mengetengahkan topik seperti kewartawanan, video digital dan animasi serta peranan juru kamera. Turut diadakan ceramah khas oleh Johan TVP SS peringkat kebangsaan Raja Muhammad Syaris Raja Muhammad Noor.
Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina Abdul Ilyas, Malaysia Madani, rakyat disantuni.